Okey, alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera pada semua. Harap sihat-sihat selalu dan dilindungi daripada sebarang penyakit berbahaya. Okey, untuk hari ini kita akan masuk topik 3.7 iaitu perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Okey, dan ataupun senang kata, kita nak kenal siapakah pihak-pihak yang berusaha untuk menentang tentera Jepun daripada tanah Melayu. Okey, maksudnya pihak-pihak ni pihak golongan anti Jepun lah. Okey, pasukan-pasukan anti Jepun. Okey, pasukan tentera. Okey, saya senaraikan beberapa. Yang pertama ialah Regimen Askar Melayu. Okey, ingat antara pihak yang menentang tentera Jepun iaitu namanya Regimen Askar Melayu. Yang paling popular Regimen Askar Melayu ni nanti awak akan jumpa namanya ialah Lieutenant Adnan Saidi. Ini siapa yang kenal lah. Okey. Kalau saya memang kenal sebab ada satu filem sejarah, nama filem itu Lieutenant Adnan. Okey. Melawan tentera Jepun di Bukit Chandu di Singapura. So Lieutenant Adnan Saidi adalah daripada pasukan Regimen Askar Melayu yang dilatih oleh British untuk menentang Jepun. Okey, yang melawan Jepun. Okey, yang cuba nak mengusir tentera Jepun daripada tanah Melayu, khususnya Singapura lah. Okey, sebab Singapura merupakan pertahanan terakhir tanah Melayu. Okey, apabila Singapura telah kalah dengan tentera Jepun, ia menunjukkan bahawa tanah Melayu benar-benar telah jatuh ke tangan Jepun. Itu satu pihak ni. Pihak yang menentang tentera Jepun ialah Regimen Askar Melayu. Yang kedua daripada pasukan Malayan People Anti-Japanese Army iaitu MPAJA. Okey, MPAJA ni majoriti orang-orang Cina. Okey, iaitu mereka ni sebenarnya daripada pasukan orang kata daripada Parti Komunis Malaya, PKM Okey, PKM ni apa? Parti Komunis Malaya. Okey, dia sebuah parti sebenarnya, parti komunis, tetapi dia menubuhkan pasukan tenteranya sendiri sebabnya untuk menghalau Jepun daripada tanah Melayu. Okey, harap awak fahamlah. Okey, daripada Parti Komunis Malaya menubuhkan pasukan tenteranya sendiri. Nama pasukan tenteranya yang ingin menentang Jepun iaitu nama pasukannya ialah Malayan People Anti-Japanese Army ataupun lebih pendek short form disebut MPAJA. Okey. So pasukan ketiga yang berusaha untuk menentang Jepun iaitu namanya Force 136. Okey, nanti kita lihatlah apa yang diperincikan kat sini Force 136. Seterusnya Force 136 ni ada beberapa pasukan yang lebih orang kata pasukan yang di setiap negeri lah kalau kat Perak Askar Melayu Setia, kalau Pahang kita sebut Watan Yang Pahang, kalau Kedah kita sebut Gerila Melayu Kedah. Ini adalah pecahan-pecahan pasukan Force 136 untuk tiga-tiga negeri tersebutlah. Okey, dan juga perjuangan orang tempatan dalam menentang Jepun, okey, antaranya melibatkan beberapa kerjasama antara beberapa pasukan. Okey, pasukan A bekerjasama dengan pasukan B menentang tentera Jepun. Okey, kat sini kita dapat lihat berlaku kerjasama antara pasukan MPAJA dengan Force 136 menentang Jepun. Okey, MPAJA ini daripada komunis lah. Okey, PKM. Force 136 ni okey. Nanti kita tengoklah okey siapa itu Force 136. Mereka terlibat dalam kerjasama untuk menentang Jepun. Juga kerjasama berlaku antara MPAJA. MPAJA ni memang bekerjasama lah dengan kita nampak kedua-duanya. Okay, kat buku teks pun memang ada sebut melibatkan kerjasama MPAJA dengan Parti Kuomintang, okay, iaitu KMT. Okay, bekerjasama untuk mengusir, menghalau tentera Jepun daripada tanah Melayu. Okay, so itu secara rangka kasarnya kita melihat siapakah pihak-pihak yang cuba berjuang untuk menghalau Jepun daripada tanah Melayu. Okey, jom kita tengok balik semula perincian pasukan tentang Regimen Askar Melayu.
Yang tingkatan 5 ingat lagi tak topik ni? Kalau ingat lah. Siapa dia ni? Oh, Atika. Atika ingat tak topik yang ni? Ingat cikgu, ingat. Okey, tak apa lah. So, yang ada ni berapa orang je ni? 9. Okey, siapa yang ada lah. Okey, saya memang tak paksa pun sebab saya pun akan rekod. Okey, tak adalah isu kata Cikgu Putra tak buat kelas lah apalah. Jadi saya bagi juga link yang saya rakam ini, benda yang sama saya ajar. Okey, saya akan bagi kat dia orang lah. Kalau nak orang kata setiap kelas kita live tu, kadang-kadang tak ada orang kata keterlibatan semua kan. Nanti ada yang join, ada yang tak join. Itu saya tak suka tu, saya bagi je link ni. Cikgu nak tanya boleh? Apa dia? Apa tu pasukan bintang 3 tu ni Malayan People Anti-Japanese Army ke? Ya, ya. Oh. Dia daripada orang yang sama, pasukan yang sama. Tapi nanti apabila British apabila Jepun telah kalah di Tanah Melayu, lepas tu British datang semula kan ke Tanah Melayu. Okey, masa tu MPAJA dibubarkan. Tapi dia ubah nama saja. MPAJA ubah nama iaitu Tentera Bintang 3. Dia daripada pihak yang sama sebenarnya. MPAJA dengan Tentera Bintang 3 ni daripada pasukan yang sama, orang yang sama. Cuma diubah nama. Sebab MPAJA ditubuhkan tujuannya untuk menentang tentera Jepun. Tetapi apabila tentera Jepun sudah kalah kat Tanah Melayu, kalah dalam Perang Dunia Kedua, lalu balik kat negara dia orang lah. So tentera Jepun tak ada lagi kat Tanah Melayu. Lepas tu British turun semula. Yang itu nanti topik bab 4 tau. Era peralihan British. Datangan BMA kan, dengan British datang kan, Perkenalkan Malayan Union. So masa British datang sementara untuk pulihkan semula keadaan Tanah Melayu yang akibat rosak, yang dirosakkan oleh tentera Jepun, masa tu MPAJ mula mengganas di Tanah Melayu, dan mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Tentera Bintang 3. Cumanya apabila masa zaman Jepun, nama mereka ialah MPAJA. Boleh faham tak? Okey, so Regimen Askar Melayu. Siapa itu Regimen Askar Melayu? Okey, kita lihatlah sikit-sikit. Kat sini dia nak sebut bahawa Batalion kedua Regimen Askar Melayu bersama-sama dengan tentera British terlibat menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Okey. Sebenarnya masa ini Regimen Askar Melayu, kita semua tahu Regimen Askar Melayu ni memang dilatih oleh British. Segala senjata Regimen Askar Melayu, askar British yang berikan. Okey, untuk tujuan menentang Jepun bersama-sama. Kalau awak tengok satu filem Lieutenant Adnan, memang ada keterlibatan tentera British bersama dengan pasukan Regimen Askar Melayu untuk lawan tentera Jepun. Tapi nanti akhirnya pun tentera Jepun tetap menang sebab pasukan tentera Jepun sangat besar. Okey, dan British pun masa tu pun dia tak kerahkan seluruh kekuatan sebab pada masa sama negara Britain, negara diorang lah sendiri menghadapi perang lawan Jerman kan. Okey, mereka ada Perang Dunia Kedua kat negara diorang. Jadi diorang takkan nak berkorban tentera diorang habis-habisan kat Tanah Melayu kan. Lebih baik dia latih tentera orang Melayu ni lawan Jepun. Okey, cuma disediakan beberapa pasukan sajalah untuk British bersama-sama dengan Regimen Askar Melayu lawan Jepun. Okey, ni pasukan daripada Batalion kedua Regimen Askar Melayu ya. Okey, yang seterusnya itu mereka adalah pasukan yang menentang tentera Jepun di Singapura. Okey, seperti yang saya maklumkan daripada awal tadi, iaitu Singapura merupakan pertahanan terakhir Tanah Melayu. Apabila Singapura betul-betul tombang di tangan Jepun, ia telah menunjukkan bahawa keseluruhan Tanah Melayu telah jatuh ke tangan Jepun. Sebab itulah berlaku peperangan sangat, iaitu berlaku kat mana? Di Bukit Candu, Singapura. Okey, kalau awak type Google ke apa, perang tentera Jepun
dengan rejim askar Melayu Bukit Chandu Singapura, okey, memang akan awak akan bacalah kisah-kisah Lieutenant Adnan Saidi ni macam mana dia cuba berusaha berkorban melakukan pengorbanan yang sangat kuat lah untuk menentang tentera Jepun. Tetapi akhirnya Lieutenant Adnan Saidi ni terkorban meninggal dunia lah. Okey, kemudian kita dapat lihat semangat juang dan keberanian askar Melayu itu betul-betul dipuji oleh Panglima Pemerintah Tentera British iaitu Lieutenant General A.E. Percival. Okey. Maksudnya Panglima Tentera British sendiri memuji semangat keberanian regimen askar Melayu menentang tentera Jepun. Okey, kalau awak tengok Lieutenant Adnan Saidi kan, filem dia tu kan, saya ingat lagi saya tengok filem tu, British suruh pasukan regimen askar Melayu tu suruh berundur tau. Masa tu tentera Jepun dah attack kan, ramai-ramai serang kan kat Bukit Chandu Singapura ni. Okey, tapi masa tu tentera British mengarahkan orang Melayu berundur. Kita tak boleh lawan sebab dia orang dah faham taktikal perangan. Tapi masa tu pasukan askar regimen askar Melayu ni tak nak berundur. Okey, dia nak kau boleh mati-matilah. Okey, tapi yang penting kita lawan je. Pertahankan Kubulas tu kan. Okey, maksudnya masa tu British sangat kagum lah bahawa regimen askar Melayu ni orang kata tak takut matilah ketika berperang. Okay. Sebenarnya banyak jugalah kisah orang kata tentera pasukan Melayu zaman moden pun ada berlaku kat berlaku kat Somalia tentera Amerika pun ada diwawancara oleh wartawan dia orang sendiri menyaksikan bahawa tentera Malaysia ni sangat berani tau. Betul-betul berani lawan teroris Somalia lah kan. Masa itu tentera Amerika dah berundur lah. Dan mereka pun tak dapat lawan Somalia, tiba-tiba attack dari mana, serangan gerila. Dan yang datang bantu diorang adalah tentera Malaysia. Tapi malangnya dalam filem diorang, ada satu filem tau, awak boleh type lah filem Black Hawk Down. Nama filem dia Black Hawk Down. Sebenarnya dalam filem Black Hawk Down tu tak menceritakan pun keberanian tentera Malaysia. Tapi orang-orang luar semua kecam filem tu. Mana penglibatan tentera Malaysia dekat situ? Keberanian tentera Malaysia yang datang selamatkan tentera Amerika. Dia orang tak masukkan pun dalam filem tu. Itu yang jadi perdebatan lah. Tapi yang itulah cerita sebenarnya sebenarnya nak ceritakan bahawa tentera Malaysia sebenarnya sangat berani ketika berperang. Okey. Cuma kita kurang dari segi teknologi persenjataan, tapi dari segi keberanian mungkin kita lebih ke depan lah kalau nak bandingkan dengan dia orang sebenarnya. Okey. Okey, seterusnya pasukan yang kedua yang menentang pasukan tentera Jepun ialah Malayan People Anti-Japanese Army. Okey, pasukan MPAJA. Boleh je awak gunakan ringkasan MPAJA dalam peperiksaan. Tak perlu awak nak guna pasukan Malayan People Anti-Japanese Army. Panjang kan nak ingat. Tapi kalau awak hafal lagi baguslah. Tapi kalau awak buat soalan dalam surat atau esei, awak boleh je gunakan pasukan MPAJA yang berusaha untuk menentang tentera Jepun. Okey, MPAJ itu ditubuhkan oleh PKM, iaitu Parti Komunis Malaya. Kebanyakan pasukan MPAJ ini dianggotai oleh orang-orang Cina. Okey. Seterusnya, PKM menubuhkan pasukan gerilanya sendiri yang dinamakan MPAJA. Seperti yang saya sebutlah tadi awal-awal kan. Okey, dan MPAJA ini merupakan pasukan tentera sukarela yang dilatih oleh British. Yang ni saya terkejut sikit lah. Okey. Sekejap saya minum air dulu. Saya kalau mengajar lama ni, tekak mudah haus. Tekak kering Ada lagi yang masuk Alamak, tak perasan. Okey, selamat datang Syah. Oh, Nurin pun ada Okey. Alright, so saya sambung. Ni tajuk apa? Nanti ada yang tertinggal ni yang baru masuk kan. Tajuk 3.7 tajuk ni. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun, ataupun kita nak kenal pasukan-pasukan yang menentang tentera Jepun. Okey. Itu pertama tadi saya dah terangkan regimen askar Melayu. Yang kedua daripada pasukan MPA
MPJA. Okey. So, kat sini pasukan MPJA kita nak kenal perincian dia. MPJA daripada pasukan komunis tu sendiri sebenarnya telah dilatih oleh British. Kita pelik kan? Sebab nanti akhirnya apabila nanti tentera Jepun kalah, kan? British bermusuh pula dengan komunis. Boleh faham tak? Masa ketika Jepun memerintah negara kita, British menggunakan orang-orang Cina ini untuk lawan Jepun. Pandai tak British? Sebenarnya British sangat bijak lah. Digunakan kesempatan tersebut menggunakan orang lain untuk halau Jepun. Okey, tetapi apabila Jepun telah kalah, dia lawan balik orang itu. British lawan balik orang yang pernah dilatihnya, iaitu MPJA lah. Okey. Tapi itu adalah ceritanya. Saya nak cerita panjang sebenarnya. Okey. Seterusnya, seramai 165 anggota PKM telah diberikan latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk menjalankan kerja sabotaj dan melancarkan perang gerila. Akhirnya mereka dihantar ke Tanah Melayu dan membentuk 8 regimen MPA-JA. Okey, daripada 165 orang yang awal-awal ini yang dilatih kat Singapura, latih kat sekolah latihan khas Singapura, untuk apa? Diorang dilatih untuk menjalankan kerja-kerja sabotaj, okey, provok lah kerja-kerja provokasi dan melancarkan perang gerila terhadap Jepun lah. Okey, perang gerila ni maksudnya serangan hendap lah serangan hendap. Dia tak perang secara berhadapan. Okey, perang macam kata pukul curi lah serang secara curi. Macam serang daripada arah yang tak diketahui musuh. Lepas tu musuh tercari-cari, siapa yang serang aku, siapa yang tembak aku. Dia cari, dia tak jumpa. Itu maksudnya serangan secara gerila lah serang hendap. Okey, tembak, lari. Macam tu lah. Itu maksudnya perang gerila tau. Okey, seterusnya pasukan Force 136. Okey. Okey, kalau yang ada buku teks, kat mana awak nak jumpa kat mana topik ni? Kat muka surat 74 muka surat 74 lah. Awak kena tengok juga kat buku teks sebab ada gambar-gambar. Okey, ada gambar-gambar Lieutenant Adnan. Okey. Okey, Force 136 muka surat 76. Okey, boleh tengok juga. Okey, kat muka surat 76 buku teks. Okey, pasukan yang menentang tentera Jepun. Okey. Seterusnya, perinciannya adalah British menubuhkan SEAC di Colombo. Okey, ni Southeast Asia Command di Colombo, Sri Lanka dan membentuk Force 136 pada tahun 1943. Okey, anggota Force 136 ini dapat latihan tentera kat mana? Okey, mereka semua mendapat latihan tentera di Sri Lanka dan India. Jauh tu tau, daripada Tanah Melayu. Okey, mereka dilatih kat, di negara Sri Lanka dan India. Setelah latihan mereka tamat, mereka terus dihantar ke Tanah Melayu dengan menggunakan kapal selam dan melalui payung terjun dari kapal terbang. Nak tengok kapal selam dia, kapal selam yang bawa pasukan Force 136 ni, kat muka surat 76 ada gambar kapal selam, right? Dan antara individu-individu terawal yang masuk pasukan Force 136 namanya ialah Major Tengku Mahmud Mahidin. Okey, dia selaku pemimpin pasukan Melayu Force 136. Force 136 ni pelbagai bangsa pelbagai bangsa, orang Melayu, ada orang India, macam-macam lah. Okey. Dan kedua adalah Lieutenant Tengku Yusuf Tunku Yaakob, Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa dan Kapten Ibrahim Ismail. Okey. Ni soalan sikit lah ekstra. Apakah sumbangan Tengku Mahmud Mahidin ini dalam pasukan Force 136? Okey, kat muka surat 76, antara sumbangannya kalau saya sebut kat sini ialah dia mengelolakan siaran radio dari India. Okey. Dia sendiri mengendalikan siaran radio daripada negara India yang diberi nama Suara Harimau Malaya. Okey, iaitu dalam radio tersebut dia menyeru supaya orang Melayu menentang tentera Jepun dan tali barutnya. Alright, itu antara sumbangan Tengku Mahmud
Mahidin lah. Okey, sumbangannya. Okey, seterusnya. Cikgu, Ya. Hello? Syafiqah nak masuk. Oh, Syafiqah nak masuk. Sekejap Yang ni muka surat berapa? Sejarah. Muka surat 76. Kalau kat buku teks muka surat 76. Okey? Terima kasih. Nah, ni yang tertinggal ni tajuknya apa? Tajuknya ialah perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Senang kata pasukan-pasukan. Soalan pernah tanya, senaraikan pasukan-pasukan yang menentang tentera Jepun di tanah Melayu. Yang baru masuk saya ingat bagi tahulah tajuk dia. Jadi antara pasukan tentera yang ada kat tanah Melayu yang lawan Jepun, antaranya pasukan Regimen Askar Melayu, pasukan MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army, serta pasukan Force 136. Okey. Itu antara pasukan-pasukannya. Dan Force 136 Okey, seterusnya saya sambung. Ini yang saya sebut tadi. Okey, ini orang kata pecahan pasukan-pasukan Force 136 kat beberapa negeri lah. Okey, antaranya negeri Perak. Force 136 Ulu Perak, kat Ulu Perak. Okey, nama pasukan Force 136 kat Perak ni namanya adalah Askar Melayu Setia. Awak ingatlah, pasukan Force 136 yang berada di Perak dinamakan Askar Melayu Setia. Okey. So, dia dipimpin oleh Kapten Haji Muhammad Saleh Haji Sulaiman. Okey, di kawasan daerah Gerik. Gerik ni kat negeri Perak lah. Okay, kalau saya ingat Gerik ni ada harimau kan? Harimau pula. Okay, kat mana saya tengok berita kan? Harimau kat Gerik ni kan? Kat negeri Perak ada harimau. Okay, kemudian pasukan Force 136 di Pahang dikenali sebagai Wataniah Pahang. Kalau awak jumpa pasukan Wataniah Pahang, ianya adalah daripada pasukan Force 136 di negeri Pahang. Okey, berjaya mendarat di Raub Pahang. Okey, dan dengan bantuan dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub, Yuk Mahidin. Okey, maka sumbangan Yuk Mahidin ialah menubuhkan pasukan Wataniah Pahang. Okey. Dan Force 136 Kedah dikenali sebagai Gerila Melayu Kedah. Simple lah, Kedah senang lah sebab ada perkataan Kedah kat sini. Okey, Gerila Melayu Kedah, so merujuk kepada pasukan Force 136 Kedah. Okey, dan berjaya mendarat di kampung Kuala Janing Kedah dengan bantuan Tunku Abdul Rahman. Okey, itu pegawai daerah Kedah. Maka dengan bantuan tersebut, dengan sumbangannya, maka ditubuhkan Gerila Melayu Kedah. Kalau jumpa Gerila Melayu Kedah ni daripada pasukan apa? Sebenarnya asal usulnya daripada pasukan Force 136. Okey, pasukan besar nama Force 136. Pasukan-pasukan kecil nama dia Gerila Melayu Kedah, kat Kedah lah. Wataniah Pahang, kat Pahang lah. Askar Melayu Setia kat Perak. Askar Melayu Setia ni ingatlah, bila setia ni orang Perak orang Perak macam tu lah. Okey, so Gerila Melayu Kedah dipimpin oleh Yok Mahidin Mohamed Sharif. Okey, operasi ketenteraannya di kawasan Kuala Lipis, Raub sehingga tengah Temerloh. Kejap Kejap. Macam salah. Saya rasa saya nak cek balik. Yuk Muhammad Sharif. Betul tak? Wataniah Pahang. Okey, betul dia kata kat sini dia mengetahui operasi Kuala Lipis. Kat buku teks ada kat muka 77 gambar bawah tu. Okey, sebab kenapa saya confuse kejap? Sebab di kawasan Kedah kan. Tiba-tiba operasi dia di kawasan Pahang. Okey, itu operasi yang dilancarkan oleh Yok Mahidin Mohamed Sharif. Alright. Pemimpin pasukan Wataniah. Ini salah ni. Gerila Melayu Kedah.
Ni faham. Saya salah letak ni. Siapa yang ada nota saya ni ubah balik Nasib baik saya terbaca kat sini. Okey, ni bukan kat sini. Masuk kat sini. Tersalah susun. Sebab saya ingat Lipis ni adalah kawasan Pahang. Okey. So hati-hati kalau salah fakta bahaya. Okey. Silapan manusia ni. Sebab tu apa-apa pun awak kalau rujuk ke mana-mana nota ataupun rujukan ke, mesti buku teks ada di sebelah awak. Okey. Buku teks yang awak utamakan lah. Cuma saya buat nota ni sebagai orang kata mudah sebagai panduan isi-isi penting mana isi-isi penting. Okey, seterusnya pasukan-pasukan yang bekerjasama yang berusaha bersama-sama untuk menentang tentera Jepun antaranya MPAJA dan Force 136. Okey, iaitu mereka mengadakan perjanjian untuk mengadakan kerjasama menentang Jepun. Mereka dibantu oleh British. Okey, kedua-dua ni MPAJA dan Force 136 sanggup bekerjasama dan dibantu oleh British dengan diberi bantuan senjata, ubat-ubatan, latihan ketenteraan serta keuangan. Okey? British bagi macam-macam kat mereka ni. Pasukan MPAJA dan Force 136 untuk cuba sedaya upaya menghalau Jepun daripada tanah Melayu. Okey? Seterusnya, kerjasama juga terlibat antara pasukan MPAJA dengan pasukan Parti Kuomintang KMT. Okey, pemimpin KMT nama dia Lim Bo Seng. Okey, ada yang tak kenal kan? Mana muka Lim Bo Seng? Okey, muka surat 75. Okey, awak boleh lihatlah muka surat 75 kat buku teks. Muka Lim Bo Seng. Okey. Ada tak yang kat sini tak ada buku teks tingkatan 4? Yang murid tingkatan 5? Saya ada kat sini. Semua ada. Yang tak ada cuba beritahu saya siapa murid tingkatan 5. Sebab tu saya beritahu awak kena beli satu. Saya. Ada yang tak ada Okey, saya boleh tunjuk kat sini buku teks. Sekejap kita buka dulu. Bab 3. Nak kenalkan muka Lim Bo Seng ni siapa? Yang mana satu muka Lim Bo Seng ni? Okey, keluar tak paparan? Dia tengah loading. Okey, sekejap ni yang tak ada kat buku, yang korang tak ada buku teks. Okey, so yang form 5 memang kena beli nanti murid-murid tingkatan 4 yang ada kat sini, nanti awak dah masuk tingkatan 5, awak kena beli satu buku teks. Beli kat kedai, kalau tak ada kat kedai, kat Shopee pun ada. Okey? Ingat ni pesanan saya, sebab buku teks sangat penting. Nanti korang buat latihan pun, apa-apa pun dia akan letak kat situ, orang kata stick note dia orang, rujuk buku teks. Kalau korang tak ada buku teks susah lah kan, sebab buku teks tingkatan 4 korang akan pulang nanti kan. So tingkatan 5 korang kena pakai balik untuk ulang kaji. So okey, yang ini muka Lieutenant Adnan. Okey, yang memimpin pasukan Regimen Askar Melayu. Saya tunjuklah muka-muka dia. Okey. Ni mempertahankan Singapura daripada serangan Jepun. Regimen Askar Melayu. Ni MPAJA, ni bendera MPAJA. Ada 3 bintang ni. Macam ni bendera dia. Okey.
MPJ ni komunis tau. Daripada Parti Komunis Malaya. Ni muka Lim Bo Seng. Nampak tak? Lim Bo Seng ni adalah pemimpin KMT, Parti Kuomintang. Okey. Ni Force 136. Okey, kapal selam dia. Nak bawa tentera-tentera Force 136 daripada Sri Lanka dan India. Kan saya dah sebut tadi, daripada Sri Lanka dan India. Dia ada dua cara macam mana dia bawa pasukan Force 136 mendarat ke Tanah Melayu untuk lawan Jepun. Iaitu satu dengan menggunakan kapal selam, satu lagi menggunakan payung terjun daripada kapal lah. Ni pemimpin ni. Ni Tengku Mahmud Mahidin, pemimpin pasukan Force 136. Okey, sumbangan dia menyeru orang Melayu untuk menentang tentera Jepun dan tali barutnya melalui radio. Melalui siaran radio. Itulah ayat lengkap lah kalau awak nak sebut apa sumbangan dia, menyeru orang Melayu untuk menentang Jepun serta tali barutnya melalui siaran radio. Okey. Ni pasukan Force 136. Ni saya dah sebut tadi kan. Ni gerila Melayu bersama dengan orang British. British yang latih diorang ni semua. Okey. British latih 3 pasukan tau. Tentera British melatih 3 pasukan. MPAJA British latih. Force 136 British latih. Regimen Askar Melayu British latih. Tujuannya satu, iaitu cuba menentang dan menghalau tentera Jepun daripada tanah Melayu. Okey. Kalau kita tak dilatih oleh British, kan kita tak boleh lawan Jepun kan? Jepun memang hebat. What? Okey, seterusnya. Ni nanti kita nak masuk topik ni lah. Okey. Okey, ini contoh soalan saja. Okey, soalan yang pertama, senaraikan 3 pihak yang terlibat dalam gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu. Contohlah, keluar soalan begini, apa jawapannya? Apa jawapan atas ni? Cuba jawab, 3 jawapan ni, apa jawapan awak? Boleh tak awak type? Senaraikan 3 pihak yang terlibat dalam gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu. Boleh tak awak type? Apa pasukan-pasukan tersebut yang berusaha untuk menentang Jepun di Tanah Melayu? Bagi 3 tau, bagi 3 sekali. Apa nama pasukan tersebut? Okey. Tika Alia dah bagi dah jawapan. Okey, yang ada kelas sains tak apalah. Okey, sebab nanti saya akan bagi link. Okey, so Tika Alia dah wakilkan semua, dah bagi jawapan. Okey, jawapannya ialah MPAJA Force 136 dan Regimen Askar Melayu. Salah. Tu dah betul. Melayu Regimen Askar Melayu. Okey, itulah jawapannya untuk menjawab senaraikan 3 pihak yang terlibat dalam gerakan anti-Jepun di Tanah Melayu. Okey. Seterusnya. Soalan bonus ni, nak tengok sekejap soalan bonus. Okey, Force 136 dan gerila Melayu membantu British melancarkan operasi Zipper. Apa itu operasi Zipper? Force 136 dan gerila Melayu melakukan operasi Zipper terhadap Jepun. Apa itu operasi Zipper? Okey, itu kat muka surat 77. Maksud operasi Zipper ialah ni saya type kat sini lah
serangan secara besar-besaran. Okey, ini jawapan dia. Okey. Maksud operasi Zipper ialah melakukan serangan secara besar-besaran terhadap Jepun bagi menawan semula tanah Melayu pada tahun 1945. Okey. Okey, lepas tu ada beberapa kata soalan ni saya lupa nak masukkan. Okey, kalau keluar soalan apakah orang kata hasil kerjasama yang dicapai oleh POS 136 dan Pertubuhan Gerila Melayu dalam usaha menentang Jepun. Okey, sekejap nanti saya nak type kat tepi tu, nanti awak tengok Okey, saya type soalan kat sinilah. Okay. Okey, korang boleh tak salin soalan tu kat tepi tu? Okey, soalan saya, apakah kerjasama yang dicapai oleh Force 136 dan pasukan gerila Melayu dalam usaha menentang Jepun? Cuba korang salin kat mana-mana ke, kat nota ke, kat tepi ke, kat buku teks ke? Kat buku teks tak boleh conteng sorry. Kat mana-mana lah nota. Okey, so saya bagi teruslah jawapan kat sini Suruh awak cari nanti lambat kan. Kita kalau boleh nak habis cepat kelas ni. Okey, jawapan pertama. Saya buat dalam bentuk point Saya buat dalam bentuk point. Saya type panjang terus, nanti awak tinggal salin je semua. Okey, itu jawapannya. Ada 5. Awak boleh salin lah. Haziq 2005 ni, Haziq mana? Haziq Berkson Ada 2 Haziq ni.
Aziz Kacak kelas mana? Boleh respon? Senyap Aziz kelas mana ni? Tidur Okey. Dah salin dah, siap lah. Oh, saya Kacak USM Bercert. Yang Haziq 2005 tu orang yang sama ke? Haziq 2005, apa 2000? Orang yang sama Terus orang lain? Kelas lain tu? Oh, okey. So, tak apalah. Okey, saya sambung. Seterusnya kita masuk topik bukan tiga. Topik lain penentangan individu Kita akan masuk topik penentangan individu, bukan subtopik lain. Ni. Penentangan individu ada dua orang, Gurcharan Singh, Sybil Kartigasu. Okey. Sybil ke Sibil ni nak sebut. Ikut awak lah sebutan awak. Okey. Gurcharan Singh dan Sybil Kartigasu. Okey. Okey, penentangan individu pun kita belajar. Okey. Ada juga beberapa pihak yang cuba berusaha menentang Jepun melalui diri dia sendiri. Individu dia tidak berpasukan tetapi secara individu. Secara individu ni maksudnya betul-betul berani lah Okey, so kita lihat Gurcharan Singh, ini wajah dia yang ada nota lama mungkin saya tak letak wajah kan. Yang baru saya memang edit sikit lah, saya tambah-tambah lah. Okey, supaya murid kenal lah siapa itu Gurcharan Singh. Okey, kita lihat sedikit latar belakang beliau. Okey, siapa Gurcharan Singh ni? Okey, Gurcharan Singh ni merupakan anggota polis sebenarnya. Okey, masa zaman pendudukan sebelum zaman pendudukan Jepun lagi. Beliau merupakan seorang anggota polis di tanah Melayu. Okey. Tetapi masa ketika pemerintahan Jepun pernah ditangkap oleh Kempeitai. Ingat lagi tak Kempeitai itu apa? Tahu tak Kempeitai itu apa? Tahu. Apa itu Kempeitai? Polis pasukan tentera Jepun. Ya, polis tentera Jepun. Wah, ingat lagi artikel ya, Tania. Okey, pasukan polis tentera Jepun. Okey, Kempeitai ni dia punya cara, dia suka tangkap orang suka-suka je. Tangkap orang tanpa bicara apa-apa soal siasat. Dia kalau nak anggap orang tu bersalah, dia akan torture tau orang tu. Akan seksa sampai mereka tu mengaku bersalah. Cara dia agak sedikit kejam lah Kempeitai ni. So kita boleh faham lah kalau Gurcharan Singh ni ditangkap Kempeitai, saya rasa Gurcharan Singh ni memang akan disiksa habis. Akan disiksa Kempeitai. Kempeitai tu polis tentera Jepun. Namun walaupun pernah ditangkap Kempeitai, namun berjaya melarikan diri ke Burma sehingga perang tamat. Burma ni negara mana? Burma ni Myanmar. Negara sekarang dikenali sebagai Myanmar. Okey, saya type je lah kat sini. Okey, besarnya. Okey. So, yang paling penting kita nak tahu sumbangan dia. Okey, ini yang paling penting kita nak tahu. Apa sumbangan Gurcharan Singh dalam usaha dia menentang tentera Jepun. Okey, awak boleh baca tak? Baca Okey, antaranya menyebarkan risalah. Ni sumbangan dia, menyebarkan risalah, menyebarkan propaganda. Okey, dan beliau menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Okey, itu nama samaran beliau. Mungkin mereka tak gunakan nama Gurcharan Singh. Nanti kalau guna nama sendiri, mudahlah kena tangkap apa kan oleh pihak tentera Jepun kan.
oleh Kempetai ke apa. Jadi dia menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Biasalah kalau nak jadi spy, perisik, biasa kita takkan guna identiti sendiri kan. Kita gunakan nama-nama lain. Okay, macam ada juga member saya kat KL saya pun terkejut. Saya baik dengan dia, kawan baik saya lah, kawan kampung kan, nama dia Fizi. Tapi bila sampai KL saya jumpa kat dia, kawan-kawan ni semua panggil dia Jacker. Faham tak? Nama dia Jacker. Saya pun pelik. Nama kau Fizi, Hafizi, kenapa dia orang panggil kau semua Jacker? Pelik Jacker nama orang Amerika. Itu dia nak bawa identiti lain lah kot kat tempat lain. Tak tahulah kalau awak nanti masuk universiti, tiba-tiba nama Atikah jadi Etike. Kita tak tahulah Elisa ke apa nak ubah nama kan. Saya nak nama Madonna ke, kita tak pastilah. Kan ni Ruben pergi England belajar, ubah nama Michael Jackson. Nama kawan-kawan panggil Jackson. Ubah nama dah. Kita tak tahu kan. Itu masing-masing punya cara lah. Tapi saya tak. Saya kat mana-mana orang panggil saya Putra juga. Okay. Seterusnya, sumbangan Gurcharan Singh. Antaranya dia menyebarkan risalah kan. So dalam risalah tu, dia nak menceritakan tentang apa dalam segala risalah yang beliau sebarkan itu. Risalah tu macam majalah atau akhbar lah masuk risalah tu, keratan-keratan kertas. Okay. So dalam risalah itu dia memberitahu penduduk tempatan tentang fakta sebenar perang dan niat sebenar pendudukan Jepun di tanah Melayu. Itu isi kandungan risalah-risalah dia. Macam keratan-keratan kertas lah. Macam saya kalau pergi masjid kan, pergi solat Jumaat ke apa, kadang-kadang ada je risalah-risalah kat mana-mana letak kat atas meja ke apa, kita ambil lah risalah tu. Macam boleh lah ada ilmu-ilmu sikit kan, kita baca risalah-risalah agama ke, risalah apa tentang politik ke, risalah tentang isu semasa ke, ada je kat masjid tu risalah. So juga Gurcharan Singh ni menyebarkan risalah untuk tujuan nak memperlihatkan tujuan Jepun sebenarnya datang kat tanah Melayu, supaya nak menyedarkan orang-orang tempatan bahawa niat Jepun tu sebenarnya nak menjajah negara awak, bukannya nak jadi pahlawan Asia, bukan nak jadi pembela negara Asia, bukan betul-betul niat sebenar nak jadi hero Asia. Itu kena faham lah. Cikgu, Kemudian boleh kami left dulu sebab ada kelas lain. boleh. Nanti saya bagi link ni sebab saya rekod. Okay, masih link ni. Thank you. Okay, thank you Syah. Okay. Right, seterusnya. Bagus awak. Maksudnya sepanjang hari awak tak putuslah kelas kan. Okay. Seterusnya sumbangan Gurcharan Singh ialah menghadiri sidang akhbar Jepun. Masa tu Jepun melakukan sidang akhbar. Okay, press conference lah macam tu kan. Okay, so dia ada kat kawasan tu. Okay, dia menyamar sebagai wartawan. Padahal dia orang ni, bukan dia orang lah, dia lah. Dia ni sebenarnya anti Jepun. Dia ni memang tak suka Jepun langsung. Dia tahu apa niat Jepun sebenarnya datang kat tanah Melayu. Bukan nak jadi pahlawan Asia, bukan nak jadi pembela negara Asia. Tapi tujuan memang nak menjajah tanah Melayu. Okay? Itu je sebenarnya. So, Gurcharan Singh telah menyamar sebagai wartawan dan mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang seterusnya telah menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Okay? Sebenarnya ni poin lain ni. Saya buat poin lain lah. Mendalangi. Okay, sumbangan lain. So maksudnya ada 4 sumbangan kat sini lah. Okay, ada 4 sumbangan tidak kat sini. Risalah, propaganda. Okay, lepas tu apa isi kandungan risalah. Lepas tu menghadiri sidang akhbar. Okay, menghadiri sidang akhbar Jepun dengan menyamar sebagai wartawan. Kemudian mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Okay, so next, Saibil Katigasu. Okay, siapakah Saibil Katigasu dari segi latar belakang background dia? Okay, dan paling penting kita nak
tahu apa sumbangan beliau lah. Okey, terhadap usaha penentangan menentang Jepun. Okey, so nama lain Saibil Katigasu ialah Saibil Medan Delhi. Itu nama lain dia. Okey. Kerjaya dia, orang kata kerjaya profesion lah. Pekerjaannya adalah sebagai seorang jururawat, nurse, jururawat. Okey. Dia ada suami, nama suami dia doktor, seorang doktor, doktor perubatan tau. Maksudnya kerjaya suami isteri ni sangat, orang kata sangat baik lah. Suami sebagai doktor, isteri sebagai jururawat. Macam tu. Okey. Dr. Abden Clement Katigasu, nama suami dia lah. Okay, ini kerjaya suami dia sebagai seorang doktor perubatan. Okey, dia dan suaminya memiliki klinik kat negeri Perak. Okey, kat Ipoh ni Perak, memiliki klinik di Ipoh bersama-sama dengan suaminya. Sedikit latar belakang dia dengan suaminya pernah ditangkap oleh tentera Jepun. Dia dengan suami dia pernah ditangkap oleh tentera Jepun. Sama halnya dengan dengan Gurchen Singh kan, pernah ditangkap oleh Kem Petai kan. Dia pun pernah rasa pengalaman ditangkap. Tetapi beliau sendiri telah dibebaskan oleh tentera Jepun. Tetapi tak silap saya suami dia tak selamat Suami dia tidak selamat kerana telah diseksa oleh tentera Jepun. Okey. Kat sini saya tak tulis. Ni ada. Saibil ditahan dan diseksa. Okey, ni kat sini disebut suaminya diseksa hingga mati oleh tentera Jepun. Yep. Okey, seterusnya Saibil Katigasu pernah pergi ke Britain untuk mendapatkan rawatan perubatan. Okey, rawatan perubatan. Okey, akhirnya pernah juga mendapat anugerah daripada Raja George. Okey, Raja George VI, iaitu anugerah pingat King George di Istana Buckingham. Okey, kerana keberaniannya semasa menentang pendudukan Jepun di tanah Melayu. Okey. Awak boleh kaji lebih mendalam lah latar belakang dia macam mana dia disiksa dengan teruk oleh Jepun. Katanya sampai macam hampir jadi gila sampai gila disiksa oleh tentera Jepun. Bahkan suaminya mati pula disiksa oleh tentera Jepun. Dia tak matilah. Okey. Tapi jadi macam tak betul mental lah sebab disiksa oleh tentera Jepun dengan teruk. Okey. Apa sumbangan dia ni sehingga ditangkap oleh Jepun? Apa sumbangan-sumbangan dia sehingga kan dia dan suaminya pernah ditangkap oleh tentera Jepun? Sebab Saibil Katigasu dikatakan telah membantu mangsa perang dan pasukan gerila anti-Jepun. Faham tak pasukan ni? Maksudnya pasukan-pasukan tentera yang lawan Jepun, dia terlibat untuk membantu tentera-tentera yang menentang Jepun ni. Tentera yang cedera, okey. Tentera-tentera yang cuba usaha lawan Jepun, yang cedera itu dia bantu. Walaupun dia bukan pasukan tentera, dia dianggap macam mengkhianati Jepun lah. Kenapa awak bantu orang-orang yang lawan kami kan, macam tu kan. So dia ditangkap dan diseksa lah. Bahkan suami dia ditahan, diseksa sampai mati. Okey. Dan sumbangan lain, dia sentiasa memberi bantuan ubat-ubatan dan rawatan kepada pasukan gerila anti Jepun. Okey. Memang sesuai lah kerjaya dia, profesi dia sebagai seorang jururawat dan suami dia sebagai doktor. Jadi dia usahanya, usaha kepakarannya adalah memberi bantuan ubat-ubatan dan rawatan. Okey. Kemudian antara sumbangan lain yang tak berkaitan dengan profesi dia, dia sembunyikan radio dan berkongsi maklumat daripada siaran radio British dengan pasukan gerila anti Jepun. Okey. Okey, seterusnya. Namakan dua individu yang berusaha menentang pendudukan Jepun secara individu. Ini soalan mudah lah. Okey, ataslah. Awak boleh jawab. Gurchen Singh dan Saibil Katigasu. Okey. Ada soalan tak? Kita tamat kat sini lah. Saya rasa situ saja. Tak Ada soalan? Tak ada. Okey, kelas next sekejap. Saya nak tengok jadual.
Yang mana yang lain saya rasa dah boleh orang kata berundur sebab kita dah habis kelas. Terima kasih. Kecuali kelas 4 UKM. Kelas 4 UKM tunggu dulu Saya nak tengok dulu jadual korang sampai pukul apa sebenarnya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Syafiqah, terima kasih. Haziq Kacak 4 USM pun terima kasih Alright. 4 UKM sampai 9.50. Okey, sampai 9.50 saya teruskan untuk 4 UKM. Baik, cikgu. Yang mana free lah. Kalau yang free tak apa lah. Nak teruskan pun tak apa. Kalau awak tak ada kelas lain lah. Okey. Saya lupa pula nak beritahu. Sekejap. Okey. Yang mana free boleh je teruskan dengan saya. Masuk link tu lagi. Sebab nak ajar next topic. Okey, yang murid-murid tingkatan 5 kan, yang mana nak teruslah. Kalau tak ada kelas lah, kalau ada kelas lain tak apalah. Macam 4 USM dia dah habis 4 USM dah habis masa. Okey, so ini 4 UKM semua ni. Yalmoli, Sriram, Husna Nabila, Maiz Syafiqah Nabila. Okey, USM Okey, tak apa, sambung je. Ini mungkin rekod ni panjang ni. Mungkin. Okey, so yang ni saya nak tutup dulu rekod, nanti saya nak buat rekod baru.